Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aulia Nabila binti Muhammad Razi. Hai, nama saya Fauzia binti Mazli. Saya Nur Aizulika binti Muhammad Zaini. Nama saya Siti Aisyah Radia binti Sapudin. Okey, jadi hari ini saya nak terangkan serba sedikit tentang perayaan yang disambut oleh umat Islam. Okey, yang pertama adalah bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan ini dia disambut pada bulan ke-9 dalam tahun Hijrah yang menuntut umat Islam supaya berpuasa selama sebulan. Okey, puasa ini dia diwajibkan kepada semua umat Islam untuk tujuan mendidik jiwa manusia supaya bersabar serta mengawal nafsu seperti tak boleh makan dan minum atau melakukan segala perbuatan atau perkara yang boleh membatalkan puasa. Okay, yang kedua pula adalah Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri ini disambut dalam bulan Syawal, tanda kemenangan dan kegembiraan selepas berpuasa selama sebulan. Masa Hari Raya Aidilfitri ini, umat Islam akan menunaikan solat sunat Aidilfitri, saling kunjung mengunjungi saudara mara sambil bermaaf-maafan. Semasa Hari Raya Aidilfitri ini, pelbagai juadah yang akan dihidangkan seperti rendang, nasi impit dan lemak. Okay, yang seterusnya adalah Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha ini dikenali sebagai Hari Raya Korban yang disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia pada 10 Zulhijjah. Pada Hari Raya Korban, semua umat Islam akan menunaikan solat sunat Aidiladha dan korban binatang ternakan mereka sebagai mengenang keyakinan Nabi Ibrahim AS yang teguh kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga menyambut Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran disambut pada 17 Ramadan setiap tahun. Ini bagi memperingati hari turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk kebenaran kepada setiap umat manusia di muka bumi ini. Seterusnya, Maulidur Rasul. Maulidur Rasul adalah hari di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi terakhir bagi umat Islam. Pada setiap tahun, kita akan menyambut Maulidur Rasul dengan mengadakan ceramah, sambutan perarakan ataupun mengadakan majlis Maulidur Rasul dengan berselawat. Antara perayaan yang disambut oleh umat Islam juga adalah Awal Muharram. Awal Muharram adalah hari pertama bulan Muharram pada tahun-tahun Islam. Hari Mahajrah. Peristiwa Mahajrah ini berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah hingga kota Madinah pada 622 Masihi. Pengajaran bagi peristiwa Mahajrah ini membawa maksud kita sebagai umat Islam digalakkan berubah dari perkara yang tidak baik ke perkara yang lebih baik untuk diri, agama dan masyarakat. Ialah perayaan masyarakat Cina dan penganut Buddha. Di dalam agama Buddha terdapat 5 perayaan yang disambut oleh masyarakat Cina. Yang pertama ialah Tahun Baru Cina, yang kedua ialah Cap Gomeh, yang ketiga ialah perayaan Qingming, yang keempat ialah perayaan Hantu Lapar dan yang terakhir ialah perayaan Kuih Bulan. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini diadakan sejak hari ke-24 sebulan hingga ke-12 bulan lagi. Rumah akan dibersihkan dan segala hutang perlu dibayar. Pembakaran mercun secara besar-besaran tanda bermulanya Tahun Baru Cina, tujuan untuk menghalau segala nasib malang yang tidak baik. Mereka menghiasi rumah-rumah dengan buah limau sebagai simbol murah rezeki. Jamuan utama yang disambut pada waktu Tahun Baru Cina itu seperti Yengsang dan Kuih Bakul. Seterusnya, perayaan ini berlanjut selama 2 minggu dan golongan muda akan melawat golongan orang tua dan menerima ampau yang bersampul merah. Seterusnya ialah perayaan Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh ini diadakan pada hari yang ke-15 selepas Tahun Baru Cina itu. Seterusnya, Cap Gomeh ini disambut dengan sembahyang secara besar-besaran dan membakar colok besar. Dan seterusnya, sambutan Cap Gomeh ini diamalkan seperti melontar buah limau mandarin ke dalam laut ataupun sungai untuk sesiapa untuk mendapatkan pasangan hidup. Berdasarkan apa yang saya faham tentang 3 perayaan ini adalah yang pertama, perayaan Qingming ataupun perayaan Qingming adalah satu perayaan yang di mana mereka akan membesarkan kubur nenek moyang mereka dan mereka akan membuat satu upacara sembahyang bagi memperingati nenek moyang mereka. Perayaan ini disambut oleh masyarakat Borneo
masyarakat Cina di Borneo pada Saban tahun. Selain itu, untuk perayaan yang kedua ialah perayaan Hantu Lapar. Perayaan Hantu Lapar ni merupakan satu perayaan masyarakat Cina oleh kerana dalam kepercayaan masyarakat Cina ni tentang roh adalah sangat mendebar dan kompleks sehingga mewujudkan satu perayaan yang membentuk penyelamatan kepada orang yang sudah meninggal. Bagi masyarakat Cina, kalau perayaan Hantu Lapar ni ada, diorang akan duduk dekat rumah dan diorang takkan keluar sebab bagi mereka kalau kat luar tu dah ada roh-roh yang jahat yang bawa sway kepada mereka. So akhir sekali, perayaan Kuih Bulan merupakan satu perayaan yang terpenting selain daripada Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut dengan perarakan tanggung pada malam perayaan selain dengan Kuih Bulan itu sendiri. Menurut tradisi, pesanan untuk memberontak telah disebarkan melalui surat yang diletakkan dalam inti kuih bulan tersebut bagi untuk menjatuhkan dinasti Mongol. Sekian itu sahaja. Terima kasih.